Hai, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Welcome again to channel Teacher Azhani. Hari ini kita akan berbincang mengenai tajuk mekatronik. Dalam subtajuk fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okay, now kita akan saksikan apakah produk yang sedia ada dalam pasaran yang menggunakan sistem mekatronik. Okay, yang pertama adalah kereta kawalan jauh. Kita tengok apakah komponen ataupun sistem yang ada dalam kereta kawalan jauh. Yang pertamanya sistem mekanikal, yang mana terdapat gear ya pada kereta kawalan jauh. Yang kedua, sistem elektrik, yang mana terdapat bateri, terdapat motor. Kemudian dalam sistem elektronik pula terdapat pemacu motor dan modul geganti. Ini pula adalah sistem kawalan dan pengaturcaraan yang mana terdapat mikro pengawal pada kereta kawalan jauh. Okey, kemudian fungsi ya, fungsi elemen mekatronik. Dalam sistem mekanikal terdapat gear, yang mana fungsi gear ini mengurangkan ataupun meningkatkan laju dan menambah daya kilas motor. Dalam sistem elektrik terdapat bateri yang mana bateri membekalkan tenaga elektrik kepada seluruh sistem. Sementara dalam sistem elektronik pula terdapat pemacu motor dan juga modul geganti yang mana fungsinya adalah untuk menerima dan menukar isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor. Okey, sistem kawalan dan pengaturcaraan, fungsi dia adalah untuk mengawal laju dan arah putaran motor elektrik. Okey, motor AT ya, kita menggunakan motor AT. AT bermaksud arus terus. Untuk komponen ataupun gadget-gadget yang tidak menggunakan kuasa elektrik yang banyak, kita menggunakan motor arus terus. Okey, seterusnya pintu gelangsa automatik. Ini biasa terdapat dekat mall-mall kan, tapi kita tak dapat pergi mall sekarang sebab keadaan kita dalam PKP. Okey, dalam pada pintu gelangsa elektronik automatik, pintu gelangsa automatik terdapat sistem mekanikal yang mana di dalamnya ada tali sawat dan juga takal. Sistem elektrik pula terdapat motor AT dan juga pengubah ataupun transformer. Sementara dalam sistem elektronik, terdapat litar pemacu motor dan penderia gerakan. Yang mana penderia gerakan ini, dia boleh mengesan pergerakan. Dalam sistem kawalan dan pengaturcaraan, ini dia sistem kawalan ya. Okey, seterusnya kita tengok apakah fungsi setiap satu. Untuk sistem mekanikal, takal dan tali sawat. Okey, tugas dia membuka dan menutup pintu. Dia akan bergerak untuk membuka dan menutup pintu. Juga terdapat gear ya. Gear tu untuk memudahkan pergerakan. Okey, sementara dalam sistem elektrik pula, kita ada motor AT. Tugas motor AT ni menukar tenaga elektrik kepada tenaga kinetik ataupun tenaga pergerakan. Kemudian terdapat transformer ataupun pengubah. Yang mana tugas dia adalah menaik atau menurunkan voltan elektrik. Okey, kemudian dalam sistem kawalan dan pengaturcaraan, fungsi dia adalah memproses isyarat input dari penderia gerakan dan menghantar isyarat output kepada pemacu motor AT untuk membuka dan menutup pintu. Okey, dalam sistem elektronik pula, tugas pemacu motor membolehkan penggunaan keupayaan voltan yang lebih tinggi. Kalau tak ada pemacu motor, jadi kita tidak dapat menggunakan voltan yang lebih tinggi. Kemudian penderia gerakan. Yang ini cikgu dah cakap tadi, ia mengesan pergerakan dan memberi isyarat kepada sistem kawalan. Okey, produk seterusnya adalah mesin basuh automatik. Hampir semua rumah ada mesin basuh automatik. Kalau tak ada mesin basuh kat rumah, kamu pergi mana? Pergilah ke kedai Robi. Okey, dalam mesin basuh automatik, terdapat sistem mekanikal ya. Yang ini adalah drum, takal dan tali sawat. Ini adalah bahagian dalam mesin basuh. Okay, kemudian dalam sistem elektrik sama, kita mempunyai motor AU dan juga pengubah.
Okey, kalau tadi dalam kereta kawalan jauh kita menggunakan motor AT. Tapi dalam mesin basuh kita menggunakan motor AU. Okey, ataupun arus ulang-alik. Yang mana mesin basuh ni memerlukan tenaga elektrik yang banyak. Memerlukan kuasa yang tinggi. Jadi kita mesti menggunakan motor AU. Okey, seterusnya dalam sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey, terdapat papan mikro pengawal. Kemudian dalam sistem elektronik pula, terdapat butang panel kawalan. Ya. Pada mesin basuh tu ada butang panel, awak boleh tekan-tekan butang tersebut untuk memberi arahan. Okey, di dalam papan litar terdapat diod, kapasitor dan banyak lagi lah komponen-komponen elektronik. Okey, kemudian kita tengok dalam apakah fungsi dalam sistem mekanikal. Yang mana terdapat tali sawat, drum, galas berbola. Yang mana kerja tali takal dan tali sawat ni adalah untuk menghasilkan putaran. Ya, bila awak on saja mesin basuh, maka mesin basuh itu akan berputar. Itu adalah tugas takal dan tali sawat. Okey, galas berbola juga adalah fungsi dia untuk melicinkan lagi pergerakan drum tersebut. Kemudian dalam sistem elektrik, terdapat motor AU yang mana sama je fungsi dia iaitu motor AU untuk menukar tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Fungsi sama tapi motor AU menggunakan tenaga elektrik yang lebih banyak. Okey, fungsi pengubah masih sama iaitu menaik atau menurunkan voltan pada mesin basuh. Okey, ini pula adalah sistem elektronik yang mana terdapat kapasitor, diod dan banyak lagi ya. Kamu tengok dekat papan tu. Okey, kemudian panel kawalan ya. Tugas panel kawalan ni memberi arahan seperti on off, start, pause dan juga untuk menukar arahan lain. Kemudian yang terakhir adalah papan mikro pengawal. Ini dalam sistem kawalan dan pengaturcaraan. Yang mana fungsi dia adalah untuk menghasilkan tindakan kawalan terhadap sistem elektrik dan mekanikal pada mesin basuh. Okey, seterusnya. Seterusnya, untuk fungsi-fungsi sampai di sini saja. Jumpa di sesi seterusnya. Assalamualaikum.